billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, good morning, sabahul khair diucapkan kepada rakan-rakan penonton setia rancangan Soal Jawab Agama nombor 1 di Malaysia, tak lain dan tak bukan Tanyalah Ustaz Biar Tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya seperti biasa kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita pada pagi ini satu hari lagi untuk sama-sama kita berkumpul, duduk, mentelaah di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa 1001 rahmat dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi kita untuk edisi 13 Januari 2023 bersamaan 13 Jamadul Akhir 1444 Hijrah, hari Jumaat. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini di samping hari ini hari penghulu segala hari, Sayyidul Ayyam, di mana kita juga tahu bahawa pada hari ini insya-Allah setiap amalan kebaikan yang kita lakukan akan diganjarkan dengan pahala yang lebih berlipat kali ganda. Ayo sama-sama, dan juga alhamdulillah kita memulakan pagi ini mungkin sudah solat subuh secara berjemaah. Kita juga mungkin juga buat sunat sujud sejadah, dan juga pada pagi ini kita ambil pula sedikit masa kita ini untuk kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ianya memberikan manfaat pada kita, seterusnya pedoman dan juga panduan untuk kita terus ataupun meneruskan kehidupan kita di muka bumi ini. Sebab apa? Tidak lain tidak bukan tujuan kita yang satu, untuk kita membawa satu saham pahala untuk kita jadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di negara akhirat kelak insya-Allah. Seperti biasa sidang penonton sekalian, dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, kita membawakan topik-topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita pelajari, dan alhamdulillah di pagi yang penuh barakah ini kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan lagi pengajian kita di dalam silibus tafsir dan tarannum, di mana kita akan meneruskan lagi kesinambungan kita di dalam tajuk pada hari semalam, iaitu berkaitan dengan surah As-Saffat. Semalam kita membincangkan daripada ayat 37 hingga ayat ke-39, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan meneruskan daripada ayat 40 hingga ayat ke-42. Sedikit info, surah As-Saffat ini merupakan surah yang ke-37 di dalam Al-Quran, mengandungi 182 ayat, dan juga di dalam itu, di dalam ayat ataupun surah As-Saffat ini mengandungi 3 aspek utama yang dibincangkan. Yang pertamanya adalah daripada sudut aspek keimanan, yang keduanya adalah berkaitan dengan kisah-kisah para anbiya, antaranya kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, kisah Nabi Ilyas dan sebagainya. Dan juga yang ketiganya adalah hal-hal yang lain, dan salah satunya apa yang kita bincangkan semalam, iaitu berkaitan dengan sikap orang-orang kafir bila mana mereka mendengar Al-Quran. Dan juga menarik yang sidang penonton sekalian, semalam juga yang berbahagia ahli panel kita, sebentar lagi saya akan perkenalkan, juga menceritakan bahawa di antara sikap orang kafir ni, 3 individu ataupun pembesar utama orang kafir Quraisy ni yang tersentuh ataupun mereka terdetik hati untuk mendengar Al-Quran. Itu satu benda yang cukup menarik dan juga mungkin perkara yang baru kita dapat, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan menambahkan lagi info kita. Mungkin juga ada ilmu-ilmu baru yang akan disampaikan oleh ahli panel kita yang sama juga dengan semalam. Kalau saya dan Luqman, DL, dan DL yang kedua kita pada pagi ini tidak lain dan tidak bukan Al-Fadil yang berbahagia Dr.
Muhammad Luqman Ibrahim. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Sihat Doktor? Alhamdulillah. Seperti biasa, seperti semalam juga, masih lagi ceria insya-Allah. Jadi saudara sekalian, ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1800881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 insya-Allah. Jadi seperti biasalah, sebagai permulaannya, bila mana kita di dalam silibus tafsir dan taranum ini, naklah kita dengarkan alunan baik-baik kisah ataupun kalam cinta pada Allah kepada kita menerusi ayat 40 hingga 42 daripada surah As-Saffat ni. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom sama-sama kita dengarkan. Silakan Doktor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Terima kasih Da'i Luqman, tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton dan rahmat Allah sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita untuk sama-sama berada dalam majlis sangat mulia ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan tuan-tuan, untuk awalan ini kita akan membaca dulu sama-sama daripada ayat nombor 40 sehingga 42 surah As-Saffat. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan mushaf ataupun telefon tuan-tuan ataupun bersama-sama baca di kaca TV insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون Sadaqallahul Azim. Untuk terjemahan maknanya, silakan Man dulu. InsyaAllah saya cuba. Betul. Daripada ayat yang ke-40, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari sebarang syirik. Ayat 41, mereka itu beroleh limpah kurnia yang termaklum. Dan ayat 42 iaitu buah-buahan yang lazat serta mereka mendapat penghormatan. Silakan. Terima kasih Man. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin dan rahmat Allah sekalian, untuk 3 ayat yang kita akan bincangkan pada hari ini, dan sebagaimana semalam lah, sebelum kita pergi kepada perbincangan lebih lanjut, Ustaz nak sebut sikit tentang bacaan Al-Quran yang kita baca ini, iaitu berkait dengan sedikit tentang ilmu qiraat. Barangkali tuan-tuan banyak berjumpa dengan pengajaran ilmu tajwid. Cuma ini kita tambah sedikitlah sebagai pertambahan ilmu khususnya dalam program Tanyalah Ustaz ini, iaitu bahawa bacaan yang kita baca ini tuan-tuan adalah bacaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan namanya bacaan Hafs daripada Asim. Kalau baca penuhnya Hafsun. Sad, Hafsun daripada Asim. Itu nama bacaannya. Suka atau tidak suka, itulah yang kita baca sekarang. Tuan-tuan, kemudian di sana ada bacaan-bacaan lain yang juga merupakan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud bacaan lain ini ada sedikit perubahan. Dia tidak berubah semua, tetapi ada sedikit. Jadi pagi ini kita akan baca dengan bacaan daripada Imam Ibnu Kathir, dengan perawinya Bazzi dan Qumbul. Kalau tuan-tuan nak ingat Ibnu Kathir, memadailah Imam Ibnu Kathir. Dalam ayat nombor 41, ulaika lahum rizqum ma'lum, Imam Ibnu Katsir membaca dengan lahum itu dengan silah mimil jamak, iaitu lahumu 2 harakat. Seperti mana yang semalam juga ada. Ulaika lahumu rizqun ma'lum. Ada tambahan bunyi waw 2 harakat.
Itu ayat 41. Ayat 42, fawakihu wa humu mukramun. Juga ditambah dengan bunyi waw 2 harakat. Adapun ayat awal itu illa ibadallahil mukhlasin, tidak ada apa-apa perubahan. Jadi sebenarnya qiraat ni banyak sama. Yang berubah itu sedikit. Jadi yang berubah inilah yang kita cuba pelajari atau cuba baca pada pagi ini. Ustaz akan contohkan dulu, lepas ni Man pula kena baca. Sila bersedia. InsyaAllah. Baik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Illa ibadallahil mukhlasin ulaika lahumu rizqum ma'lum fawakihu wa humu mukramun. Jadi wahumu tu buang sabdunya, wahumu 2 harakat dan buang sabdu mim tu. Baik, kita minta Man, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa ibadallahil mukhlasin ulaika lahumu rizqum ma'lum fawakihu wa humu mukramun. Fawakihu pendek. Fawakihu wa humu mukramun. Silakan. Fawakihu wa humu mukramun. Alhamdulillah. Itulah dia mana bacaan Imam Ibnu Katsir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, bacaan ini dalam kaedah ilmu yang dibukukan sangat banyaklah. Tapi dari sudut amalan, ini dari orang Islam seluruh dunia ini sangat sikit yang mengamalkan. Tapi dari sudut ilmunya tetap ada dan dipelajari di universiti, dipelajari di Ma'tafiz. Malahan di universiti-universiti Islam yang besar, boleh kata kebanyakan universiti ada mempelajari bidang qiraat. Sebab ini adalah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sunnah besar. Sebabnya dia berkaitan dengan Al-Quran. Jadi kalau kita baca Quran itu tuan, itu adalah hafz daripada Asim, itu satu sunnah bacaan yang besar. Samalah ini, sama kedudukan dia, pahala sama, dalam sembahyang boleh baca dan boleh disebarkan, tidak ada masalah. Tinggal lagi kalau dalam sembahyang Man, kalau dia nak baca, imam nak baca kan, dia kena bagi tahu dulu orang belakang, saya nak baca sekian-sekian. Kalau tidak orang kata ini Quran baru turun ke apa nama. Susah ya kita. Jadi tuan-tuan, dengan sebab itu qiraat ini adalah salah satu bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbeza sedikit, tapi yang kita rasa pelik tu kerana dia tidak biasa diamalkan. Maksudnya tak berubah. Ya, maksud di sini tidak ada perubahan. Sama. Dia hanya kaedah sahaja. Insya-Allah. Jadi semua sekalian, rasanya kalau kita dapat meneruskan lagi ni, saya setiap kali kalau bergandingan dengan doktor ni, rasanya tak lama lagi boleh faqih di dalam bab berkaitan dengan ilmu qiraat ni, masya-Allah. Jadi insya-Allah kita direzekikan untuk pelajari ilmu qiraat pada pagi ini. Jadi semua sekalian, kita akan bincangkan berkaitan dengan ayat 40 hingga 42 surah As-Saffat ni. Namun sebelum tu kita nak berhenti berehat seketika lah. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Selepas kita selesai berjeda sebentar tadi, jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini, di pagi Jumaat yang penuh barakah ini, memberikan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dipermudahkan segala urusan kita pada hari ini dan juga hari-hari yang berikutnya, insya-Allah. Masih lagi kita bincangkan topik berkaitan dengan surah As-Saffat ayat 40 hingga 42. Seperti biasalah, kalau ada sebarang soalan yang ingin diajukan tu, bolehlah untuk terus berhubung dengan kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Jadi tanpa masa lagi, kita nak raikan soalan pertama. Boleh tak? Daripada sahabat Facebook kita, daripada saudari Al-Shal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat 40.
Adakah ayat ini menggambarkan nikmat-nikmat syurga yang penghuninya bersih akidah daripada perbuatan syirik, dan adakah mereka-mereka yang terselamat yang masuk ke syurga kerana mereka benar-benar ikhlas dalam beribadah? Mohon Ustaz jelaskan. Syukran. #biar tahu jangan keliru. Silakan tuan. Baik, terima kasih kepada Al-Shal. Soalan yang pertama pada pagi ini, dan tuan-tuan, Ustaz menganggap soalan ini sebagai satu indikator lah, pembuka jalan kepada perbincangan kita pada pagi ini, iaitu tuan-tuan, dalam ayat pertama yang kita baca itu, insya-Allah jawapannya akan ada di dalam perbincangan kita kepada ayat yang pertama ini, iaitu ayat nombor 40. Illa ibadallahil mukhlasin. Kaitan ayat ini pada ayat yang semalam, iaitu wama tujzauna illa ma kuntum ta'maluna illa ibadallahil mukhlasin. Mereka tidak akan dibalas melainkan dengan apa yang mereka perbuatkan, dan melainkan hamba-hamba Allah yang ikhlas, mukhlasin. Baik tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian, dalam bacaan qiraat mana yang kita baca tadi, di dalam qiraat ada membaca dua. Satu, illa ibadallahil mukhlasin sebagaimana kita baca. Yang kedua ialah illa ibadallahil mukhlisin. Apa beza tu? Mukhlasin ialah isim maf'ul. Mukhlisin, orang belajar bahasa Arab tuan-tuan, mukhlisin ialah isim fa'il. Baik, apa beza di antara kedua tu? Baik, kalau mukhlasin orang yang diikhlaskan. Okey. Mukhlisin orang yang ikhlas. Sebab tu kalau kita jumpa nama-nama kawan kita mukhlis, tu ada jumpa kan. Kalau nama mukhlas, Ustaz rasa jarang sikit lah. Baik, kedua-duanya ada punya makna sendiri, ya. Yang pertama sekali, kalau disebut sebagai mukhlasin, illa ibadallahil mukhlasin, cuba baca man terjemahan yang dalam kita punya tafsir, ya, silakan. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari sebarang syirik. Baik. Betul lah, mukhlas ini yang disucikan, yang dibersihkan. Dalam tafsir-tafsir misalnya Al-Qurtubi dan beberapa tafsir yang sangat penting ialah akhlasahumullah li ta'atihi wa dinihi wa wilayatihi. Allah menyucikan mereka, membersihkan mereka untuk tujuan li ta'atihi, mentaati Allah dan mengikut agama Allah, dan juga pengaturan pemerintahan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kalau diguna mukhlasin, yakni bi fathil lam, mukhlas. Kemudian yang kedua adalah bi kasril lam, mukhlisin. Ini maknanya akhlasu lillahil ibadah. Mereka pula yang menyucikan ibadat mereka, membersihkan ibadat mereka itu untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya daripada sudut itu orang panggil pihak sahajalah yang berbeza, tapi hakikatnya sama sahaja. Iaitu yang ini Allah membuat mereka demikian, yang ini pula mereka sendiri berikhlaslah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang menarik Iman. Kita selalu guna perkataan ikhlas. Apa makna ikhlas? Ikhlas maksudnya telah disucikan ke? Maksudnya bi fathatul lam. Okey. Terima kasih Man. Sangat hampir. Kalau kita kata kepada macam mana, saya sedekah ni ikhlas. Ambil-ambillah sedekah saya ikhlas. Macam mana nak kata tu Man? Saya kembali Ustaz jadi ini pula. Saya bagi duit ni adalah untuk dibersihkanlah saya punya hati. Itu. Baik, kebiasaan orang Melayu kita menggunakan ikhlas ini dalam keadaan kefahaman tu saya rasa tak apa tepat. Kefahaman itu. Saya ikhlas ini. Ikhlas tu apa sebenarnya dah? Baik, tuan-tuan perasan tak dalam Al-Quran ada satu surah namanya surah Ikhlas? Ada, surah Al-Ikhlas. Baik, Ustaz bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
qul huwallahu ahad, katakanlah ya Muhammad, Allah itu satu. Allahus samad, Allah tempat meminta. Lam yalid, tidak beranak, dan walam yulad, tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sama sekutu bagi, tidak ada langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Kat mana ikhlas ni? Tak sebut langsung. Tak ada langsung. Itu dia tuan-tuan. Kita pun cari kat mana satu ayat ikhlas tak ada berkaitan pun. Baik tuan-tuan. Itu saya kata tadi, kebanyakannya kefahaman orang tentang ikhlas ni agak kurang tepat dah. Baik, perhatikan itu. Asal makna akhlasa yukhlisu ikhlasan. Fi'il madhi akhlasa yukhlisu mudhari, ikhlasan masdar. Itulah kita guna ikhlas ni pada akhlasa. Makna bahasanya ialah asfahu wa naqahu, menyuci, amal kata betul lah, membersihkan. Naqahu bersih juga, naqiyah, menyuci dan membersihkan. Itu makna asal ikhlas. Jadi kalau kita kata saya sedekah ni ikhlas, makna saya sedekah membersih. Bersih apa? Suci apa sebenarnya? Ada. Baik, kalau kita rujuk pada surah Ikhlas tadi dulu. Ikhlas ini ialah qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Satu dan Esa. Allahus samad, aku minta pun kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekupu yang seperti sama dengan Allah, tidak ada. Maknanya kita sucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada benda lain, syiriknya daripada yang sama dengannya, kita minta tidak ada benda lain, hanya kepada Allah. Itulah dia ikhlas. Jadi kalau bahasa mudahnya apa dia, maknanya kita hanya memberi tumpuan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua benda. Itu ikhlas. Jadi kalau sebut saya sedekah ni ikhlas, maksudnya sedekah ni memang niat tujuannya kerana Allah, bukan kerana sebab orang, bukan kerana sebab nak minta orang puji, bukan kerana ada sesuatu kalau kita beri nanti dia balas kita balik. Tak. Itu hanya semata-mata kerana itu ikhlas. Allahu akbar. Itu boleh faham kan? Besar dengan maksud di situ insya-Allah. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, muslim semua rahmat Allah sekalian, barulah para ulama memberi takrif yang lebih panjang, lebih memudahkan kita berbuat satu amalan hanya semata-mata kerana Allah. Untuk mempermudahkan pemahaman kita tentang ikhlas itu sendiri. Allahu akbar. Jadi mudah-mudahan memberikan satu makluman yang baru kepada kita berkaitan dengan penggunaan perkataan ikhlas itu sendiri, insya-Allah. Jadi teman-teman sekalian, kita nak teruskan lagi doktor dengan meraihkan pemanggil di talian pada saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Luqman dan juga Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Faham. Assalamualaikum doktor dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Umar pagi ni? Alhamdulillah saya sehat dan Dai dan doktor sehat ya. Insya-Allah, amin. Silakan Tuan Haji. Ya, soalan saya begini, dalam ayat yang ke-40 ini surah As-Saffat ini ya, doktor menyebutkan tadi Allah menyebut iaitu orang-orang yang ikhlas dan tidak syirik ya, yang dikatakan boleh memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan saya, apakah dosa-dosa besar yang lain, contohnya zina, minum arak dan juga dikata dosa besar yang lain dah tidak disebut pula dalam surah As-Saffat? Apakah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan amaran hanya untuk syirik saja, ataupun apakah masyarakat musyrikin Mekah ini hanya melakukan perkara-perkara yang syirik ini, ataupun bagaimana Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz pada pagi ini mengenai ayat yang ke-40, mengenai apa yang dikatakan Allah menyebut jangan melakukan syirik, dan apakah masyarakat musyrikin Mekah hanya melakukan perkara-perkara syirik saja, ataupun dosa-dosa lain tidak dilakukan? Itu soalan saya Ustaz dan Dai, doktor dan Dai. Terima kasih banyak doktor dan Dai. Assalamualaikum. Mohon maaf tersasul wabarakatuh. Terima kasih Tuan Omar di atas panggilan. Satu soalan yang cukup jelas pada pandangan saya, insya-Allah. Doktor, silakan. Baik, terima kasih kepada Haji Omar, pemanggil tegar kita yang semoga-moga Allah beri sihat dan berterusan dapat menjalankan usaha harian dan beramal insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan simak rahmat Allah sekalian, soalan sangat baik. Kenapa Allah sebut di sini hanya tentang syirik semata-mata, kemudian tidak ada pula larangan yang besar yang lain itu, zina dan apa lagi, mencuri lah apa semua. Baik, tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian,
Yang pertama sekali, isu syirik ini adalah satu isu yang sangat-sangat besar. Dosa lain juga besar, ya. Zina pun dosa besar, tak sembahyang pun dosa besar, bunuh orang pun dosa besar. Tetapi yang semua dosa besar ni paling besar sekali ialah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu satu kezaliman, satu dosa yang sangat-sangat besar, dan seorang yang mati dengan syirik maka tidak ada peluang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Siapa-siapa yang syirik kepada Allah maka Allah haramkan syurga. Payah nak Allah nak apa ni dalam ayat Quran nak sebut Allah haram syurga ni payah, tapi syirik memang tidak boleh, tidak ada peluang. Dosa lain ada ruang untuk pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu satu. Yang kedua ialah ayat Quran ini bukan hanya dilihat satu ayat. Ayat ini di sini benar, tapi dia ada kait dengan ayat lain. Contoh mudah man, kita baca surah Fatihah, ini wajib dalam sembahyang semua baca. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan ya, lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Allah ini memberi tafsirannya, jalan orang-orang yang aku beri nikmat, yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa orang Allah beri nikmat? Siratal ladzina an'amta, kita tentu orang banyak duit. Nikmat. Orang yang banyak harta, orang sihat dan seumpamanya. Tak, semua tak kena tu. Allah sendiri menyebut dalam surah Al-Imran, surah An-Nisa, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Empat ini, siddiqin wasyuhada, nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Golongan nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Jadi ini orang Allah beri nikmat, tak ada kaitan pun dengan harta tadi, tak ada kaitan pun dengan apa nama yang lain-lain. Jadi tuan-tuan, dengan sebab itu maksudnya di sini ialah apabila Allah tidak menyebut di sini, Allah menyebut pada tempat yang lain. Kita kata kenapa tak sebut sekaligus? Tuan-tuan, ginilah untuk contoh mudah kan, kita baca Quran ni macam satu kitab undang-undang lah, kaedah-kaedah yang lengkap di sini. Baik, kalau kita baca perlembagaan pun, ulasan-ulasan perlembagaan, selalunya undang-undang dia akan sebut begini tuan-tuan, akta ini dibaca bersama dengan akta ini. Kenapa tak sebut semua sekali terus? Dia ada kaedah ya tak? Mana dia tidak ditulis satu itu, tapi makna bila dibaca ini sini dengan sini, supaya baca semua lah. Ya, semua baca semua. Jadi itu tujuan. Yang mudahnya adalah untuk kita baca semua ayat Quran tersebut. Jadi insya-Allah satu pencerahan yang baik dan juga analogi yang cukup menarik itu. Sebenarnya Allah saja susun begitu agar kita baca sendiri keseluruhan Al-Quran itu sendiri, insya-Allah. Jadi selama sekalian yang kita akan bincangkan berkaitan dengan topik yang kita bualkan ini. Namun sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, sama-sama kita bincangkan surah yang ke-37 dalam Al-Quran, iaitu surah As-Saffat, daripada ayat 40 hingga ke ayat 42. Pada pagi ini alhamdulillah kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempelajari satu ilmu yang cukup mahal, iaitu ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Selain kita mempelajari tentang tafsir, kita juga pada pagi ini juga telah pun diajarkan ataupun dididik berkaitan dengan ilmu qiraat. Jadi jom sama-sama kita terus tambahkan lagi ilmu kita dengan menghadiri majlis-majlis ilmu di luar sana. Mudah-mudahan memberikan keberkatan dan juga manfaat untuk kita semua, insya-Allah. Jadi jom kita terus kali doktor dengan meraikan sahabat-sahabat kita dengan meraikan soalan berikutnya daripada saudara Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Merujuk ayat ke-40, mafhumnya, tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Sejauh manakah keinginan seseorang manusia itu terhadap syurga Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Silakan Doktor. Baik, tuan-tuan muslimin rahmatullah sekalian, terima kasih kepada Muhammad Izzuddin. Soalannya ini aras tinggi. Tuan-tuan muslimin rahmatullah sekalian, apabila disebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala membersihkan manusia daripada dosa, daripada syirik, ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan satu KPI lah. Maknanya kita mesti berusaha dan ikhtiar untuk bari'un minasyirki wan nifaq war riya, sebagaimana ayat yang dalam surah yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ini, hari akhirat, iaitu tidak ada manfaat dari malun wala banun. Harta pun tak ada manfaat, anak pinak pun tak ada manfaat. Jadi banyak mana harta, banyak mana anak, keluarga apa semua tidak akan membantu langsung di akhirat. Melainkan illa man atallaha biqalbin salim, melainkan mereka yang datang tu bersih daripada, kata para ulama, dengan hati sejahtera. Apa hati sejahtera? Bari'un minasyirk, suci daripada syirik, wan nifaq, daripada kemunafikan, dan juga riya. Ini suci daripada ini, dia panggil hati yang sejahtera, bertemu dengan Allah dalam keadaan demikian, selamat dia. Dan tuan-tuan, ini semua berkaitan dengan manusia ni, oleh kerana bila dia mati, dia punya keputusan dua sahaja, syurga atau neraka. Tak ada duduk tengah-tengah. Saya syurga pun tak nak, neraka pun tak nak. Tak boleh. Mesti keputusannya syurga atau neraka. Kalaulah manusia mengetahui tentang syurga ini, tuan-tuan, sebenarnya Jibril lah, semasa Allah Subhanahu wa taala mula menjadikan syurga, maka Allah kata pada Jibril, kamu pergi tengok. Kamu pergi tengok. Maka Jibril pergi tengok. Macam mana? Maka kata Jibril, sekiranya manusia melihat syurga ini, nescaya tidak akan ada manusia yang tidak mahu masuk ke syurga. Kerana kehebatannya syurga yang Allah buat. Dan tuan-tuan, untuk soalan mudah sahaja kan, soalan cepu cemas pada pagi ini, iaitu luah mana syurga ni? Allahu Akbar. Kata mudah, payah juga. Payah juga. Waktu tak terjangkau di akal. Man pegang jawapan ini. Ini jawapan yang Allah sebut dalam Al-Quran. Walaupun dalam hadis ada lagi perbincangan, tapi tak apa, pegang ini dulu. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Bersegeralah kamu pada pengampunan Allah, yang kamu akan dibalas syurga yang seluas langit dan bumi. Allahumma, tuan-tuan. Lepas tanyalah Ustaz ni, tuan-tuan, keluar sekejap, kita tengoklah alam yang begini luas. Tengoklah langit, tengoklah bumi ni, Allah luahnya. Itulah syurga. Rumah kita ni kalau seluas padang bola, kalau seluas padang bola, tak tahu nak pergi mana tu. Nak pergi takut pula, ada hantu pula. Orang Melayu banyak hantu. jadi kalau pergi kan nak pergi tandas jauh. Jauh lah pula. Jadi takut lah pula. Duduk dua orang sebab anak dah besar-besar. Jadi tuan-tuan, maknanya manusia kalau seluas itu pun sangat luas. Seluas padang bola baru, tapi bayangkan Allah beri seluas langit dan bumi. Jadi tuan-tuan, perkara ini tolong masukkan dalam jiwa kita. Ya Allah, kamu akan balas aku dengan syurga seluas ini. Masukkan dalam jiwa anak-anak kita. Ya Allah, wahai anak-anakku, ketahuilah bahawa kehidupan kamu sebenarnya kehidupan akhirat, yang mana Allah balas syurga seluas langit dan bumi. Isteri kita sama, bahawa tak apalah yang kita ada atas dunia berpada-pada mentaati perintah Allah, tapi akhirat Allah balas syurga luas langit dan bumi. Allahu Akbar. Kita bumi sendiri pun sudah betul sekalian tak sempat lagi nak jelajah habis. Manikan pula luasnya syurga itu seluas langit dan bumi. Masya-Allah. Luas. Jadi satu kenikmatan yang kita semua perlu rebut
peluang tersebut untuk kita dapatkan dengan kita berbakti dan juga beribadah di sepanjang kita masih lagi berbaki hidup di dunia ini, insya-Allah. Jadi jom kita nak beralih dengan soalan berikutnya, Doktor. Ya. Dengan memberikan sahabat di Facebook daripada saudara Jai Jai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk ayat 41. Apakah maksud mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu dalam ayat ini? Hashtag biar tahu jangan keliru. Terima kasih atas perkongsian. Ada di-highlightkan tertentu dulu. Silakan. Baik, terima kasih kepada Jal Jal. Ini nama glamour lah ni. Soalan yang sangat baik berkaitan dengan ayat yang seterusnya itu, ayat nombor 41. Ulaika lahum rizqun ma'lum. Allah berikan kepada mereka, iaitu orang-orang yang ikhlas ini, mukhlasin ataupun mukhlisin ini, iaitu dapat rezeki ini dalam syurga lah. Ulaika lahum rizqun ma'lum. Terjemahan ataupun dalam tafsir yang menyebutkan rezeki yang tertentu ini atau rezeki yang termaklum ini, ada berbagai pandangan ulama. Yang pertama mengatakan bahawa rizqun la yanqati', rezeki yang tidak putus-putus. Rezeki yang tidak terbatas. Rezeki yang macam-macam lah, maksudnya melimpah ruah rezeki tersebut sebagaimana mereka inginkan, sebagaimana mereka impikan. Ini maknanya Allah Subhanahu Wa Taala beri apa saja terlintas, Allah beri. Dan tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, ada pernah sekali Ustaz ada kuliah di satu tempat lah. Jadi ada orang tanya, dalam syurga ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah beri semua perkara. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Jadi apa sahaja tashtahi ini maksud yang kamu rasa terlintas nak, tak ada berlaku. Baik. Dia pun tanya, rokok ada tak Ustaz? Kita pun rasa lucu juga soalan tu dah. Rokok ada? Ya, tak boleh jadi lah. Tuan-tuan sesimat rahmat Allah sekalian, Ustaz balas jawapan ini dengan jawapan yang telah ada lah, iaitu Ustaz Abdul Samad, dia ada cerita perkara ini berkenaan dengan Allah ceritakan bahawa ada semua dalam syurga. Ada ke tidak rokok? Kerana berkali dia minat atas muka dunia, akhirat masuk syurga dan nak rokok juga. Tuan-tuan sesimat rahmat Allah sekalian, berdasarkan ayat ini boleh kita kata ya, ada, semua ada. Tapi Ustaz nak cakap macam ni tuan-tuan, iaitu kalau nak kata rokok itu ada, itu satu nikmat yang sangat-sangat kecil lah bagi orang kalau dia suka merokok. Sangat-sangat kecil. Banyak benda lagi. Banyak benda lain. Tuan-tuan bayangkan dalam syurga, kita nak keliling syurga seluas langit dan bumi ni, kalau bila kita masuk syurga tak sempat nak fikir dah semua tu. Orang panggil apa, nak mengembara, nak naik boraknya, apa semua. Tuan-tuan, dalam hadis Sahih Bukhari menyebutkan ada satu pokok dalam syurga. Yang pokok ini Allah bangunkan kepada satu orang tu kerana zikrullah. Dia berzikir kepada Allah, satu pokok. Zikir, ada satu pokok. Zikir itu menyebabkan pokok tu banyak dalam syurga. Besar pokok ni yasirur rakib, seorang yang menunggang apa kita kata kuda ke apalah menunggang, naik kuda tu 100 tahun tak lepas bayang dia tuan-tuan. Satu pokok 100 mi'atu amin, 100 tahun bayangnya tidak lepas. Wah, besar mana besar mana itu? Besar mana pokok tu tuan-tuan? Allahumma, kita tengok cerita filem ada lah kan pokok besar tu ya. Tapi masya-Allah itu dalam syurga. Jadi Ustaz rasa yakin tak mungkin kita nak minta pokok lagi. Tak sempat nak fikir semua tu. Fikir nak jalan dekat pokok tu. Pokok itu besar begitu sekali. Allahumma tuan-tuan. Jadi itu kelebihannya. Cuma kalaulah dia kata dia nak juga nak rokok juga, maka jawapan tak bolehlah. Rokok tu ada dalam syurga, tapi kalau nak cucu api je kena pergi ke neraka dululah. Itu melawak je lah. Cuma nak beritahu tuan-tuan, yang sebenarnya nikmat dalam syurga itu sangat luar biasa yang Allah untukkan golongan ahli syurga. Apa boleh Ustaz tambah sikit? Boleh, silakan. Dalam di kalangan sahabat Nabi SAW ketika perang Badar,
seorang bernama Umair bin Jamuh Al-Ansari, orang muda. Jadi bila perang-perang zaman dulu ni, perang dengan panah, perang dengan pedang kan. Jadi ada waktu dah letih tu mereka beradu sekejap atau berehat sekejap. Dan berehat sekejap ni mereka makan. Makan itu buah tamar lah, makan buah tamar. Rasulullah katakan bahawa sesiapa yang berjuang di jalan Allah, ghazian, kemudian muhtasiban lillah, dan dia nak itu, maka dia nak pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan masuk syurga yang sangat luas, yang sangat indah, itu dia akan diberikan syurga seperti itu. Umair bin Jamuh ini, dia tengah makan buah tu, baru je nak masuk mulut, dia dengar Rasulullah sebut begitu, kalau aku makan ni lambat masuk syurga. Dia campak buah tamar, tak sempat makan, begitu ambil pedang berperang dan dia mati. Dan Rasulullah sebut inilah ahli syurga, syahid dia dalam perang Badar. Tengok tuan-tuan, keyakinan seorang budak muda kepada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memang dia masuk dalam syurga seperti yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Satu bukti bahawa sebenarnya orang kalau betul-betul nak kejar syurga ni, benda-benda yang kecil-kecil remeh-remeh dekat dunia ni dia dah tak ambil tahu dah. Masya-Allah. Jadi satu mengajar buat kita, insya-Allah. Jadi doktor, kita teruskan lagi, kita nak raikan pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Naim dan Ustaz dan kru-kru semua memodoa lah Mamu Hanifah daripada Pulau Pinang. Ya, apa abang Mamu? Memodoa lah. Alhamdulillah, apa abang sahabat Mamu yang Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersahabat yang sampai ke akhirat. InsyaAllah, amin. Kita masuk syurga. InsyaAllah, amin. Sama-sama kita masuk syurga. InsyaAllah. Tapi Mamu duk baca surah Ikhlas ni, memang baca. Tapi kadang-kadang Mamu ni, jangan nak bersedekah dekat orang, Mamu ikhlas tak mulut, tapi tangan hati perut Mamu tak ada ikhlas langsung nak sukang kat orang, duk rasa sayang nak sukang kat orang. Pasal apa? Mamu tahu kata kalau sedekah ni memang masuk syurga semua. Surah Tuhan bagi ayat-ayat Quran semua Mamu percaya. Tapi Mamu tak sedekah dengan ikhlas hati perut Mamu. Lagu mana keadaan Mamu ni? Adakah nak Tuhan nak bagi masuk syurga kat Mamu? Ini keadaan Mamu. Yang tu soalan Mamu. InsyaAllah Mamu. Teranglah. Baik. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama Mamu. Sama-sama kita. Selamat daripada dunia sampai ke akhirat. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mamu Hanifah untuk penjelasan dan juga jawapannya. Kita akan kembali sebentar saja lagi. Tanya Ustaz, biar tahu yang keliru. Berehat seketika. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat membincangkan, berbahas dan juga kita dapat menjawab beberapa soalan berkaitan dengan topik kita, surah Saffat ayat 40 hingga 42. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya dipermudahkan segala urusan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk memperbanyakkan selawat pada hari Jumaat ini, sedang betul sekalian. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi SAW dan juga kepada sahabat-sahabat saudara serumpun kita yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini. Seperti biasalah, janganlah kita simpan ilmu ini hanya untuk kita saja, tapi kita sebar luaskan ilmu ini dengan melaksanakan satu tugasan cukup mudah. Tekan butang kongsi, ayuh sama-sama kita sebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini, insya-Allah. Jadi doktor dan juga sidang betul sekalian, sebelum kita berhenti berehat sebentar tadi, kita menerima satu panggilan daripada Mamu Hanifah kita, sahabat kita tu, yang bertanyakan soalan berkaitan dengan Mamu. Dia kata dia merujuk pada kita lah sebenarnya. Memang selalu beramal dengan surah Al-Ikhlas ni, baca setiap kali solat, surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Tapi nak ikhlas dalam memberi itu cukup payah. Adakah ini bermaksud Allah tak mau takdirkan kita nak masuk syurga? Itu yang maksud oleh Mamu tu. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada Mamu Hanifah, soalan yang baik dan selalu bersama kita. Semoga Allah beri kesihatan berpanjangan, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, bila sebut tentang ikhlas,
Ustaz nak beri kelebihan sikitlah. Surah Ikhlas ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadis ini ada sedikit pertikaian tapi tak apa, iaitu boleh beramal dengannya. Siapa saya baca surah Ikhlas 11 kali satu hari, maka Allah bina satu baitan fil jannah, satu istana dalam syurga. Nak kata rumah, tidak ada rumah syurga, ada istana dalam syurga. Kerana 11 kali surah Al-Ikhlas. 11 kali Iman berapa minit? Satu sekali itu tak sampai agak tiga kali baru seminit. Kurang 2-3 minit lah. 2-3 minit je lah. 11 kali itu saja. Beramal dengan insya-Allah Allah bina rumah kita dalam syurga. Orang sekarang atas muka dunia kalau banyak rumah, suka dia tahu. Baru biji rumah 6 biji. Hebat. Jadi gitulah tuan-tuan, rumah dalam syurga. Di sana kita akan berbangga-bangga dengan rumah dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tuan-tuan, dari sudut amalan, kita macam mana kita nak ikhlaskan amalan kita, tuan-tuan. Ulama, sebab masalah ikhlas ni masalah sirrun min asrarillah, rahsia daripada rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang memberi satu bandingan, ikhlas ini ialah seperti mana semut hitam di atas batu yang hitam di waktu malam yang gelap. Jadi memang tak nampaklah sampai begitu sekali. Maka tuan-tuan, untuk pengecaman ataupun untuk jalan menuju ikhlasnya ada. Ulama bagi dua cara. Bagi dua cara. Nombor satu ialah tuan-tuan, istiqamah. Orang yang pergi salat berjamaah, Zuhur pergi, Asar pergi, Maghrib, Isyak, Subuh pergi. Tak kira lah hujan ke, panas ke, subuh tu orang tak nampak apa, dia pergi juga. Itu menuju kepada ikhlas amalan tersebut. Sebab dia hujan ribut pun, panas ke apa semua, dia akan tetap pergi. Itu antara tanda ikhlas. Satu. Nombor dua ialah kaedahnya ialah menyemak amalan kita. Awal semak lillahi ta'ala, tengah semak lillahi ta'ala, hujung tu semak balik lillahi ta'ala. InsyaAllah jaga tiga ni, awal, tengah, akhir, keseluruhan amalan tu akan jadi ikhlas. Itu cara dia, tuan-tuan. Ini ulama beri petunjuk kepada kita. Semoga-moga kita akan dapat keikhlasan ini. Jadi kalau buat begitu, tuan-tuan, insya-Allah kita menuju pada ikhlas. Semoga-moga Allah terimalah mamu, ustaz dan tuan-tuan semua sekali yang bersama kita pada pagi ini untuk beramal dengan ikhlas, dan ikhlas inilah yang akan membawa manusia menuju ke syurga. Insya-Allah. Baik, tuan-tuan, Ustaz nak kait dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk syurga ni, bukan dengan amalan tapi dengan rahmat Allah. Hadis itu hadis sahih Muslim. Lan yadkhula al-jannata ahadun illa bi rahmatillah. Wala anta ya Rasulullah wala ana. Illa an yataghammadanillah bi rahmatih. Tidak ada manusia akan masuk syurga melainkan dengan rahmat Allah. Kamu ya Rasulullah? Ya, aku juga sama. Maksudnya masuk syurga dengan rahmat Allah, melainkan hanya aku ini disebabkan Allah melimpahkan rahmatnya kepada aku, jadi membawa ke syurga. Baik, tuan-tuan dan simak rahmat Allah sekalian. Jadi kalau masuk syurga rahmat, kenapa kita beramal? Makna rahmat ni Allah nak letak kita dalam syurga boleh, nak letak dalam neraka boleh, makna hak dia. Jadi kenapa kita beramal? Baik tuan-tuan, perhatikan dalam Al-Quran pula Allah SWT sebut, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah dalam syurga dengan sebab amalan kamu. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Inilah balasan daripada apa yang kamu buat amalan atas muka dunia dulu. Hadis sahih kata masuk dengan rahmat. Kemudian ayat Quran kata masuk dengan amalan. Macam mana ni? Ada berlaku ta'arud kah? Pertentangan kah? Jawapannya tidak. Ini saya beri jawapan Imam Nawawi. Sangat cantik jawapannya, tuan-tuan. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis ini tidak ada pertentangan. Masuk syurga memang dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang apa kaitan pula dengan beramal tadi? Kalau kita tadi sembahyang subuh, orang yang sembahyang subuh tadi malahan berjemaah, maka semasa dia sembahyang itu, sembahyang subuh tadi, adakah ada rahmat Allah bersamanya?
Ada? Itulah masuk syurga. Ini jawapan yang maknanya orang yang buat amalan itu tentu ada rahmat bersamanya. Rahmat itulah yang membawa ke syurga. Setiap apa yang lakukan, kebaikan lakukan tu, itulah rahmat Allah. Ada rahmat Allah jadi Subhanahu situlah Wa Taala. Sebab Allah redha dengan amalan tersebut. Jadi insya-Allah amalan itu sebenarnya jalan untuk kita dapat rahmat Allah sebenarnya. Mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Soalan pada mamu kita insya-Allah. Jadi jom kita beralih dengan soalan berikutnya, Doktor, boleh? Dengan kita raikan pula sahabat Facebook kita sekali lagi daripada Tuan Rosdin Samah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Merujuk ayat 41 surah As-Saffat. Apakah yang dimaksudkan dengan kurniaan tertentu oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah penghuni syurga akan ditempatkan di tingkat-tingkat yang tertentu dengan dikurniakan nikmat yang berbeza-beza mengikut amal-amal mereka ketika berada di dunia dahulu? Mohon pencerahan, Doktor. Wallahu a'lam. Tambahan sikit, Doktor, pada soalan ni, Doktor. Kan kalau kita tengok Nabi kata syurga ni dia ada pintu-pintu dia. Jadi adakah orang yang beramal ni saja kat dunia akan boleh masuk dengan pintu-pintu tersebut ataupun siapa saja boleh masuk? Terima kasih Rosdin Samah dan juga Aman tambahan soalan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kebaikan kepada kita bersama. Soalan sangat baik. Tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian, bila disebutkan tentang syurga, syurga ni mana ada berapa tingkat? Atau sebut abwab tadi kan, ada berapa pintu, ada sebahagian kata ada tingkat dan seumpama itu, ada berapa syurga, neraka ada berapa? Tak tahu. Soalan cepu cemas lagi. cepu cemas. Tak apa Ustaz jawab. Tuan-tuan saya simak rahmat Allah sekalian, syurga ada 8. Apa pintu? Kemudian neraka ada 7. Di situ ulama telah menyebutkan bahawa menunjukkan rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmat Allah tu sabaqat ghadabi, iaitu rahmat melebihi daripada kemurkaan. Murka tu ada 7 saja, rahmat tu ada 8. Ada satu kuliah Ustaz pergi, ini sebagai tambahan saja tuan-tuan. Bila Ustaz sebut syurga ada 8, maka seorang hajah dia tanya, Ustaz, syurga ada 7. Dia balas balik, syurga ada 7. Ustaz punya, okey, kalau macam tu apa dalilnya, apa buktinya? Maka dia kata ayat Quran. Lagi-lagi kita terkejut, ayat Quran. Ustaz terkejut. Kat mana aja kata? Dia kata ayat Quran sebut 7 heaven. 7 heaven. Sab'a samawat. Kata Ajah tengok kat mana, dia pun buka ada yang translation Inggeris. Rupanya terjemahan 7 lapis langit adalah 7 heaven. Dia faham 7 syurga. Pula dah kata. Lain ni. Lain. Maka Ustaz pun buka yang hadis Nabi SAW adalah ada 8. Jadi yang sebenarnya 7 heaven dalam terjemahan Inggeris itu merujuk kepada 7 lapis langit. Bukan 7 syurga. Ada 8 syurga. Dan tuan-tuan, tak apalah untuk perhatian kita bersama. Maknanya ada terjemahan tu kadang-kadang tu kurang sesuai ataupun difaham secara yang berbeza. Maka sebab itu tuan-tuan, syurga adalah 8. Baik, syurga ni makin ke atas dia panggil darajat. Makin ke atas, kerana yang bawah tu rendah sikit, tinggi lebih baik sampai tinggi sekali syurga Firdaus. Itu dalam hadis Nabi SAW, kalau kamu nak minta syurga, minta yang Firdaus. Tapi kadang-kadang kita segan jugalah nak minta Firdaus, layakkah kita? Amalan tak banyak. Jadi kalau orang yang memang dia rasa dia itu amalan banyak, sungguh menasabahlah kalau kita nak ya Allah syurga pun tak apalah. Syurga pun tak apa, duduk tepi dia juga tak apalah. Tak apa dah, jangan neraka je. Jadi tuan-tuan, itu darajat. Neraka pula 7 lapis. makin ke bawah. Yang atas ringan, yang ke bawah tu makin teruk tu dia panggil darakat. Jadi darajat, darakat. Itu yang berbeza di antara tingkat syurga dan tingkat neraka. Jadi tuan-tuan, yang paling teruk sekali, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Semoga Allah jauh kita tuan-tuan. Orang yang paling teruk sekali golongan munafik. Masya-Allah. Jadi doktor, sebenarnya seronok kita bincangkan tentang syurga dan neraka ni, tapi sebenarnya kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu di TV3. Jadi kita dengar lagi sambungan daripada bahagian doktor kita. Nak tahu dengan lebih lanjut tentang syurga juga neraka ini, jangan ke mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanya Ustaz biar tahu yang keliru kembali sebentar saja lagi, insya-Allah.
Alhamdulillah, sedang-sedang sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT kerana masih lagi mentakdirkan kita untuk masih lagi dapat berada bersama di dalam Majlis Ilmu pada pagi ini. Bersama-sama kita terus mempelajari berkaitan dengan Al-Quran, menerusi surah ke-37, surah As-Saffat ayat 40 hingga ayat 42. Di antara input menarik yang dikongsikan oleh Al-Fadhil Dr. sebentar tadi, antaranya yang saya nak highlightkan iaitu berkaitan dengan dua jalan untuk kita hadirkan ikhlas, iaitu yang pertama kita istiqamah, dan yang keduanya adalah dengan kita sentiasa melakukan semak imbang amalan dari permulaan, pertengahan dan juga pengakhiran pada amalan kita itu. InsyaAllah mudah-mudahan memberikan kita satu cara dan juga panduan untuk kita melahirkan rasa ikhlas di dalam diri kita, insyaAllah. Jadi sebelum kita berhenti berehat sebentar tadi, doktor sedang seronok menceritakan kepada kita tentang 7 darjat syurga dan juga 7 darkat neraka. Mungkin ada lagi tambahan, doktor. Silakan. Baik, terima kasih Man dan tuan-tuan rahmat Allah sekalian. 8 syurga tadi ya. 8 darajat dan 7 yang darakat neraka. Dan yang paling bawah sekali neraka ini adalah untuk golongan munafik. Jadi Man, soalannya kenapa Allah marah sangat golongan munafik ini? Yang dalam hadis kita sebut bahawa yang paling ringan ialah orang dalam neraka ini pakai selipar daripada neraka, menggelegak otaknya. Itu paling ringan. Sedangkan dia rasa bahawa itu paling teruk. Dia rasa itu paling teruk, sebenarnya itu paling ringan. Bayangkan di bawahnya sehinggalah Allah sebut innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Golongan munafik adalah golongan yang berada pada neraka paling bawah. Kenapa Allah marah sangat? Kerana munafik ini dia dua muka. Dua muka. Kalau bersama Islam, bersama orang kafir, ya. Jadi maknanya dia gunting dalam lipatan. Allah umum dalam Al-Quran bahawa Fir'aun dan ahli keluarga Fir'aun, mengikut Fir'aun itu masuk neraka. Wa yawma yu'raduna ala ahli Fir'aun ini, kaum Fir'aun ini ditunjukkan, ditayangkan kepada mereka tentang azab neraka, sebab mereka adalah golongan ahli neraka. Itu golongan ahli keluarga Fir'aun. Baik. Orang munafik lebih teruk daripada Fir'aun tu lagi. Lebih teruk daripada Fir'aun. Paling bawah. Kenapa tuan-tuan? Kerana mereka ini adalah sebenarnya musuh Islam tapi daripada dalam. Sedangkan Fir'aun tu musuh kepada Islam, musuh kepada Nabi Musa AS tapi zahir, nyata. Dapat diketahui saja lah. Yang ini tak tahu. Ini nampak gaya Islam tapi sebenarnya kufur. Sebab itulah dalam masalah nifak ini Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis Nabi SAW menyebut dengan jelas kena jauhi 3 sifat munafik. Idza haddatsa kadzaba, cakap bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, bila janji mungkir. Wa idza tumina khana, bila diberi amanah khianat. Nah, 3 ini walaupun belum menjadikan dia munafik yang khalis, munafik yang sebenar, tetapi dia menuju kepada munafik yang sebenar. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah jawabkan Ustaz dan tuan-tuan semua lah. Risau berkaitan dengan munafik ni, tambahan pula kita sebagai orang yang beragama ni, doktor. Kadang-kadang masya-Allah, kadang-kadang orang nampak kita ni dalil di mulut, tapi rupa-rupanya hati hanya Allah SWT saja yang tahu. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada perbuatan nifak ataupun munafik tersebut, insya-Allah. Jadi jom kita beralih dengan soalan berikutnya, doktor, daripada saudari Syahira Lia Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat ke-42. Dan mereka ialah orang-orang yang dimuliakan. Siapakah orang-orang yang dimuliakan itu dan bagaimana untuk kita menjadi golongan tersebut? Terima kasih. Silakan, doktor. Terima kasih kepada Syahira Lia Muhammad. Soalan yang sangat baik, iaitu fawakihu wahum mukramun. Allah menceritakan tentang nikmat syurga. Fawakih itu buah-buah sebenarnya. Sebab segala jenis bentuk buahnya apa semua yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada ahli syurga. Dan ayat kita baca tadi, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, apa kamu hendak Allah Subhanahu Wa Taala beri. Dan diberi tadi termasuk mereka ini golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sememanglah tuan-tuan, bila orang itu, kita atas muka dunia pun, kalau orang tu kita muliakan dia, maka nak makan apa?
Ya dah. Begitu memang standard lah. Maknanya memang Allah berikan semua sekali kerana mereka dimuliakan oleh Allah. Ini ahli syurga. Baik, tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, Ustaz nak bacakan selain daripada disebut ayat Quran, disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam ayat lain juga disebutkan bahawa antara nikmat syurga yang barangkali kita kurang biasa dengar, iaitu tadi kita sebut tentang luasnya syurga. Arduha ka'ardis sama'i wal ard. Ada dua ayat. Arduha samawati wal ard, arduha ka'ardis sama'i wal ard. Maknanya seluas langit dan bumi. Baik. Tadi kita sebut pintu tadi mana? Daun pintu tu misra' atau misra'ain berapa besar? Cuba cemas ni. Tuan-tuan saya sangat rahmat Allah sekalian. Dalam hadis sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang pintu syurga ini besar tak besarnya ialah baina Makkah wa Busra, baina Makkah wa Hajar. Mekah dan Busra itu 1273 km. Dia punya dua pintu je. Daun pintu. Besar. Kalau pintu 1 kilometer baru tak nak fikir macam mana pintu 1 kilometer. 1273 km. Kemudian ini keajaiban yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap. Dulu tak boleh kaji, sekarang boleh kaji. Dia kata Mekah ke Busra ataupun daripada Mekah ke Hajar. Makkah ke Hajar tu pula jauhnya sama 1273. Soalannya bila masa Rasulullah ukur ni? Tak ada. Dua mukjizat. Bila masa Rasulullah ukur. Ini sangat ajaib tuan-tuan. Dulu tak boleh kaji, sekarang boleh kaji, ada Google apa semua kan. Jadi orang guna teknologi sekarang ini untuk mengkaji, akhirnya terkejut mereka. Kenapa jarak Mekah ke Hajar tu dengan jarak Mekah ke Busra tu sama? Wah, ini bukan teka-teka ini. Maknanya Rasul tidak teka, memang mukjizat yang wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pintu syurga. Jadi tuan-tuan, kalaulah ada orang yang tidak percaya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Rasul sebut begitu pada zaman yang tidak ada kajian. Siwa 400 tahun lama ada kajian ya tak? Tak boleh kaji pada masa itu. Marih tak ada. Marih tak ada, takkan nak naik kuda nak pergi ukur tu tak pernah sabar. Jadi tuan-tuan, maka sebab itu pada zaman tidak ada kajian tiba-tiba boleh cakap begitu, maka sepatutnya kita kena yakin dan percaya Muhammad adalah orang yang benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang dia cakap itu daripada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Ustaz nak kait sikit boleh Tapi sebelum tu, sebelum nak kaitkan tu kita nak raikan pemanggil dulu dia kata. Jadi insya-Allah. Assalamualaikum siapa talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Muhammad Luqman dan Luqman. Saya Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh Budai. Haji Tukinon, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Silakan Haji Tukinon. Saya dapat jawab ni, dapat abang sambil panggilan InsyaAllah. Silakan Tuan Haji Tukinon. Baik, persoalannya ini saya ke belakang sikitlah ayat 40 Ustaz dan Dai Ya. Dalam ayat 40 ada mengatakan Allah Taala maknanya jangan mensyirikkan dia. Dan Allah Ta'ala kata kalau kau mensyirikkan aku, walaupun kau bertobat, aku takkan terima tobat kau. Tapi sekarang masalahnya orang tu mula-mula syirik, lepas tu dia minta tobat memang tak boleh. Jadi dia nak mengakukan bahawa Allah tu memang betul-betul satu, tidak menduakan dia. Ada cara tak Ustaz untuk maknanya dia nak mengubah, dia tak nak lagi syirik, dia nak betul-betul mengubah, mengaku yang Allah itu satu. Itu salahnya saya. Pagi ini terima kasih banyak-banyak Ustaz Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Tukinon. Jadi doktor, kita nak jawab soalan tu. Namun sebelum tu kita nak berhenti berehat seketika lah. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Jawapannya kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru di dalam segmen yang terakhir untuk episod pengajian kita berkaitan dengan surah Saffat ayat 40 hingga 42. Jadi sedang betul sekalian, kita menerima satu soalan daripada Tuan Haji Tukinon sebelum kita berhenti berehat sebentar tadi. Namun sebelum kita nak jawab soalan Haji Tukinon tu doktor, tadi doktor ada tambahan sedikit tu. Kita pergi pada tambahan dulu. Baik, silakan doktor.
Terima kasih Man. Terima kasih Pak Haji Tukenun. Ustaz saya nak jawab dulu sebab yang itu ada kaitan. Silakan. Tentang soalan Haji Tukenun tadi, iaitu kalau sekiranya satu orang itu dosa syirik Allah tidak ampunkan. Macam mana kalau orang syirik? Macam mana nak buat tu? Baik, tuan-tuan muslimin rahmat Allah sekalian, dalam ayat Quran sebut dengan jelas, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Siapa mati dengan syirik, mati dengan syirik. Itu kena ingat tuan-tuan. Kalau dia syirik kemudian dia bertaubat, maka insya-Allah Allah menerima taubat. Maknanya sebab seorang yang semasa hidupnya dia boleh berbuat dosa dan dia boleh bertaubat selagi ada peluang hidup. Tapi bila mati demikian, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak ampunkan dosa syirik ini dan Allah ampun semua dosa yang lain. Itu dengan sebab kematian yang dengan syirik. Kalau dia tidak mati begitu ataupun dia ada peluang hidup ini, maka dia masih boleh bertaubat. Tapi taubat dengan sebenar-benarnya. Sama ada syirik itu asal daripada orang yang asalnya bukan Islam ataupun orang Islam yang melakukan syirik apa semua, maka dia bertaubat insya-Allah dengan rahmat Allah, Allah mengampunkan. Jadi mana qaid ataupun ikatan yang kita sebutkan di situ ialah dia mati dengan syirik tak ada ruang. Tapi selagi mana dia ada, dia hidup, maka dia ada berpeluang dengannya. Baik. Tuan-tuan sekalian rahmatullah, kaitan dengan yang Ustaz nak sebut tadi, iaitu berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pintu syurga tu kan, yang bila diukur sekarang betul 1273, itu pengkajilah yang mengkajinya. Dan bila Google Map apa semua tu kan, kita jumpa perkara tersebut. Baik. Ada satu lagi yang ke mukjizatan lah, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di awal Islam dulu, Rasulullah telah hantar beberapa orang ke Yaman, ke macam-macam tempat lah, ke negara-negara Islam, negara yang lain. Salah satunya hantar ke Yaman. Yaman dengan Saudi, dengan Madinah ini lebih kurang 1000 km lah, lebih kurang lah. Jadi 1000 km ni jauh masa tu kan. Mana nak balik hari tak boleh. Kalau kita dulu sekarang tak apa. Jadi tuan-tuan, hantarnya salah seorangnya selain pada Muaz bin Jabal, salah seorangnya Wabru bin Yuhannas Al-Khuzai. Wabru bin Yuhannas Al-Khuzai. Ini ada dalam sejarah tarikh Yaman yang ditulis oleh Syekh Al-Muhaddits Al-Razi. Jadi dia menceritakan keadaan ini, dia membawa riwayat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Wabru bin Yuhannas. Pesannya begini, iaitu Wabru, kamu serulah mereka kepada Islam, fa in ata'u lahu, kalau mereka ikut kamu atau memeluk Islam, fa asyri'u as-salah, maka kamu suruhlah mereka salat. Soalannya salat ke mana? Jauh tu daripada Yaman kan. Maka Rasulullah kata, kamu pergilah famurra bibina'il masjid lahum fi bustani Bazan. Ada satu kebun di situ, kebun Bazan nama dia. Kebun Bazan ini dalam tu pula ada satu batu tinggalan istana lama gitulah, min asli Ghamdan, bina kat situ. Dan batu itu istaqbilhu, kamu hadapkan masjid itu ke yuqalu lahu Din, satu bukit nama bukit Din. Bukit Din, sebut tepat sikit, dad ya nun. Jadi kebun Bazan, kemudian bina masjid daripada batu Ghamdan itu, kemudian hadap ke bukit. Itu ialah ceritanya. Orang yang mau buat masjid sampai sekarang pun ada yang masjid tersebut, buat semayang lah apa semua, sampailah ke hari ini. Dan bila sekarang dah ada teknologi, barulah dapat dikaji. Bila dikaji tuan-tuan, ada dalam, kalau tuan-tuan dalam YouTube apa semua, Syekh Abdul Majid Zindani dia buat garisan daripada yang disebut Rasulullah SAW masjid tersebut, batu asal Ghamdan itu menghadap ke Bukit Din, dia buat garisan gitu. Garisan dia menuju ke Mekah, menuju ke Kaabah, betul-betul sampai ke tengah Kaabah. Allahumma ta'ala. Bila Rasulullah hukum ni? Rasulullah pernah pergi ke itu? Tak pernah pergi ke Yaman. Masya-Allah. Ini tuan-tuan. Jadi kalau orang tu ada mata hatinya, tentu dia rasa ini bukan manusia punya kerja ni, bukan. Ini kerja daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Maknanya orang Islam, kalaulah orang bukan Islam boleh mula Islam kerana perkara seperti ini, maka orang Islam telah beriman kepada Allah, sepatutnya mereka lebih lagi meletakkan kepalanya kepada Allah, sujud kepada Allah. Memang kamu menghantar Rasul yang memang kamu pandu dengan Al-Quran. Itulah dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana juga yang kita bincangkan semalam, Doktor, daripada ayat yang ke-37 di mana Nabi itu membenarkan juga Rasul-Rasul terdahulu sedekah tu, masya-Allah. Satu analogi, satu penceritaan, juga satu kaedah saintifik yang diajarkan pada pagi ini, memberikan kita, meyakinkan lagi kita keimanan kita terhadap Rasulullah SAW, insya-Allah. Jadi Doktor, kita balik dengan soalan berikutnya dengan meraihkan soalan daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat 42. Ayat ini adalah salah satu daripada perutusan gembira dari Allah. Soalan saya, mengapakah berita gembira dan berita peringatan sering berturutan di dalam Al-Quran? Terima kasih atas pencerahan Ustaz. Silakan. Terima kasih tuan-tuan muslimin rahmatullah sekalian kepada Intan Zurina Abdul Razak. Soalan yang baik, dan tuan-tuan, memang di dalam Al-Quran ayat yang paling banyak ialah dua, iaitu ayat berkenaan berita gembira, syurga, khabar-khabar gembira, pahala dan seumpamanya. Itu ada 1000 ayat man. 1000 ayat. 1000 ayat. Berita duka pun 1000 ayat. Hukum ada berapa man? Cepu cemas lagi pula. Cepu cemas. Hukum ada 500 je. 500. Kita tak berasa banyak hukum. Tak. Sebenarnya banyak ayat tentang berita gembira dan berita duka. At-tabsyir wal inzar. Maknanya cerita syurga, cerita neraka. Kenapa tuan-tuan? Kerana perkara ini adalah perkara yang bersifat sam'iyat. Apa sam'iyat? Yang bersifat kita dengar, kita terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar, kita terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu satu kehidupan yang kita akan hadapi di akhirat. Maksudnya apa? Ini adalah berkaitan keimanan. Orang percaya kepada Al-Quran, percaya kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah salah satu tanda iman. Maknanya kenapa kamu sembahyang? Kamu nampak ke pahala? Tak nampak. Tapi saya yakin ada pahala. Yakin itu sebenarnya dia beriman. Jadi sebab itu tuan-tuan, Allah nak suruh kita percaya dan kita yakin, ini menunjukkan kita beriman sungguh-sungguh, dan pasti Allah membalas dengan balasan di akhirat kelak, khususnya di syurga. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Jadi satu ulasan yang cukup menarik daripada bagi Ustaz kita berkaitan dengan keimanan kita ni. Jadi Doktor, sebenarnya kita kadang-kadang kita dah tahu dah, dalam Al-Quran kita tahu banyak Allah ceritakan perkara-perkara tersebut. Dalam hadis pun banyak juga Nabi ceritakan kepada kita, juga wahyu pada Allah SWT. Namun kenapa masih lagi pada hari ini ada orang yang anti hadis, ada juga yang golongan ikut Nabi tapi anti Al-Quran pula. Silakan. Baik, tuan-tuan muslimin rahmatullah. Terima kasih soalan yang baik. Dan bila disebutkan kenapa manusia ni dah banyak peringatan diberi, dah datangnya Rasul yang macam-macam Rasul, kemudian Nabi Muhammad SAW ada Quran, ada hadis, tapi masih menentang. Tuan-tuan muslimin rahmatullah sekalian, manusia ni Allah beri kepada mereka, kepada manusia ini sifat ataupun satu perkara yang dipanggil ikhtiar, pilihan. Kita bukan robot man. Kita bukan robot. Jadi kalau robot ni remote sahaja, dia akan buat apa kita suruh. Kalau itu keadaannya, baik jadi malaikat je, ikut je. Tak. Ataupun yang kedua, syaitan. Kedua-dua ini, malaikat adalah mentaati perintah Allah, syaitan adalah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Manusia di tengahnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik kejadian, boleh lebih baik pada malaikat. Thumma radadnahu asfala safilin. Boleh jadi dia lebih teruk daripada syaitan. Ini manusia. Dan jadi sifat ikhtiar inilah yang Allah nak tengok, pilih yang mana. Dan Allah bekalkan kepada manusia tentang iman, dan Allah bekalkan juga daripada nafsu pun ada. Maka dia pandu apa? Pandu kepada imankah? Pandu kepada nafsu. Jadi kalau yang degil itu maknanya dia berpandu pada nafsu. Dan Quran sebut berkali-kali, wa kanu bi ayatina yajhadun. Mereka ini degil, mereka ini engkar. Itu memang sifat manusia. Tetapi kalau mereka ini tunduk patuh kepada perintah Allah tadi dengan pandu kepada iman, maka insya-Allah mereka selamat dunia dan akhirat. Insya-Allah. Jadi itulah dia, Allah berikan kepada kita pilihan,
Kitalah perlu bijak untuk milih mana yang terbaik untuk kita, insya-Allah. Jadi doktor, kita nak balik dengan soalan berikutnya dengan meraihkan pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail dari Sungai Buloh. Ya, Tuan Haji Ismail, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Silakan soalan pagi ni, Ismail. Okey, soalan pagi ni Mak nak minta Ustaz membetulkan bacaan saja, ya, boleh? Silakan. InsyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ulasan daripada doktor. Terima kasih kepada Haji Ismail lah. Bacaan alhamdulillah Ustaz kira baik. Cuma kalau untuk ditambah baik sedikit lagi, yang pertama sekali ialah Taranum yang dibaca tadi, Taranum gaya bayati. Cuma tuan-tuan, kalau untuk murattal, alangkah baik kalau dilatih dengan suara yang dekat tadi dengan lagu tadi, namanya Taranum Jiharkah. Saya bagi contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ibadallahil mukhlasin. Ulaika lahum rizqum ma'lum. Fawakihu wa hum mukramun. Jadi Tuan Ismail tolong boleh dengar balik yang ini kan, cuba tengok dalam Facebook dan seumpamanya. Mudah-mudahan insya-Allah memberi kebaikan lah. Makhraj ada sikit-sikit, tapi insya-Allah tak apa. Itu semakin dipelajari semakin bertambah baik insya-Allah. Insya-Allah. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan dengan ulasan tu akan bukan saja untuk pandangan daripada Tuan Haji Ismail ya, tapi untuk kita semua, untuk kita sama tambah baikkan lagi kita punya kualiti bacaan Al-Quran kita, insya-Allah. Jadi doktor, sebenarnya kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Sedikit doa ringkas kepada doktor agar Allah SWT berkati pertemuan kita pada pagi Jumaat ini, insya-Allah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsira doktor di atas bacaan doa. Mudah-mudahan Allah SWT berkati pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia Ustaz, kekal Ustaz dalam kesihatan agar untuk dapat terus melebar luaskan ilmu untuk kami semua, insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanyalah Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator kita Da'i Azrin dan juga bersama ahli panel kita yang dah lama tak lihat, ayahanda kita Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin, yang akan bincangkan silibus akhlak berkaitan dengan haiwan dan tumbuhan. Jadi sebagai penghujungnya, saya Luqman mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar tutur bicara, tersilap tutur kata. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain episod dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akhirul kalam, wabillahil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.